Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ustazah doakan semoga adik-adik di luar sana sihat-sihat sejahtera. Jika ada yang kurang sihat, cepat-cepat makan ubat dan pergi ke klinik. Baiklah adik-adik, hari ini bersama dengan Ustazah Wan Yati, kita akan teruskan lagi pelajaran pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah bahagian yang kedua. Baiklah adik-adik, kita akan tengok dalam bahagian yang kedua ini, tajuk kita ialah sambungan kepada tajuk yang pertama, Jumaat Penuh Barakah. Memandangkan tajuk ini agak panjang, jadi Ustazah bahagikan video ini kepada bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Jadi sambungan bahagian yang kedua, di akhir video ini Ustazah harap adik-adik akan dapat yang pertama menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. Dan yang kedua menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. Ustazah akan terangkan satu persatu syarat-syarat wajib solat Jumaat. Pada video yang pertama, Ustazah terangkan secara ringkas. Dan hari ini kita akan ulang lagi sekali. Yang pertama, wajib solat Jumaat ke atas orang Islam. Jadi, orang yang bukan beragama Islam tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Yang kedua, wajib ke atas orang yang telah baligh. Yang ketiga, mestilah berakal. Maka tidak wajib kepada orang gila menunaikan solat Jumaat. Seterusnya, yang keempat, mestilah lelaki. Solat Jumaat ini hanya wajib kepada lelaki. Dan lelaki tersebut mestilah sihat tubuh badannya. Sekiranya pada waktu itu dia kurang sihat dan kesihatannya itu boleh menjangkiti orang lain ataupun dia tidak mampu untuk bangun kerana kurang sihat, pada minggu itu, pada Jumaat itu, dia tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Seterusnya, yang keenam, mestilah bermukim. Maksud bermukim ialah menetap atau tinggal tetap di sesuatu tempat. Maka hendaklah dia wajib menunaikan solat Jumaat. Bukanlah orang yang dalam perjalanan atau kita sebut bukanlah orang yang sedang bermusafir. Okey, dan seterusnya syarat wajib solat Jumaat hendaklah kepada yang merdeka. Maksud merdeka di sini ialah bukan hamba. Kategori yang ketujuh ini pada waktu sekarang sudah tidak ada lagi. Okey, dia hanya berlaku semasa zaman Nabi dahulu. Okey, seterusnya adik-adik kita akan tengok syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat yang pertama, didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Okey, yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah. Maksudnya di sini, sekiranya jemaah kurang daripada 40 orang, maka solat Jumaat tersebut tidak sah. 40 orang itu termasuklah imam dan termasuklah bermula dari awal khutbah. Seterusnya, yang ketiga, hendaklah solat tersebut didirikan dalam waktu zuhur pada hari Jumaat. Tidak boleh didirikan selain dari waktu zuhur. Contohnya, mendirikan solat Jumaat pada waktu asar. Maka hukumnya adalah tidak sah. Sah sekiranya dilaksanakan dalam waktu zuhur sahaja. Baiklah adik-adik, seterusnya kita akan tengok syarat sah
solat Jumaat. Yang keempat, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya, dalam satu kampung ada dua masjid yang mendirikan solat Jumaat. Maka hukumnya tidak sah. Yang kelima, hendaklah didirikan secara berjemaah. Tidak boleh melaksanakan solat Jumaat secara individu. Okey, yang keenam, hendaklah didahului dengan dua khutbah. Adik-adik kena ingat, solat Jumaat ada dua khutbah sebelum melakukan solat Jumaat. Jadi, sekiranya tiada khutbah, maka solat Jumaat tidak sah. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Okey, begitulah syarat sah solat Jumaat. Seterusnya, Ustazah akan sebutkan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang barakah, hari yang istimewa, hari yang banyak perkara-perkara istimewa. Sekiranya kita buat, kita akan dapat pahala. Antaranya amalan sunat pada hari Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Barang siapa yang memotong kuku pada hari Jumaat, dia akan mendapat pahala. Seterusnya, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Okey, contohnya bulu ketiak. Okey, kita sekiranya memotong atau mencabut, maka kita akan dapat pahala hari Jumaat tersebut. Seterusnya, mandi sunat Jumaat. Pagi-pagi hari lagi kita akan bangun dan mandi serta berniat mandi sunat hari Jumaat. Begitu juga sebelum melakukan solat Jumaat. Jadi kita disunatkan untuk mandi. Seterusnya kita akan tengok amalan sunat pada hari Jumaat. Sebelum solat Jumaat, hendaklah memakai pakaian yang terbaik. Okey, pakaian yang terbaik yang kita ada. Pakaian tersebut mestilah pakaian yang bersih. Yang kelima, memakai wangi-wangian sebelum pergi solat Jumaat. Yang keenam, hendaklah pergi awal, bersegera ke masjid. Jangan pergi lewat, kerana hendaklah sampai lebih awal. Dan yang ketujuh, bolehlah beriktikaf di dalam masjid. Maksud iktikaf ialah duduk di dalam masjid dengan tenang. Dan 8, menunaikan solat tahiyatul masjid. Apabila sampai sahaja kita lakukan solat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran dan berzikir semasa kita berada di dalam masjid. Seterusnya, kita hendaklah diam mendengar khutbah. Semasa mendengar khutbah, fokus kepada apa yang khatib sebutkan dan bacakan dalam khutbah tersebut. Saya ingin bacakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya Allah, adik, Masya Allah, betapa besarnya fadilat siapa yang pergi awal ke masjid. Jadi, marilah sama-sama kita berusaha untuk mendapatkan amalan sunat pada hari Jumaat dan sebelum menunaikan solat Jumaat. Seterusnya, Ustazah akan sebutkan perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah. Okey, adik-adik sila beri perhatian, terutamanya yang lelaki yang pergi menunaikan solat Jumaat. Yang pertama, dilarang bermain-main di dalam masjid ketika orang lain mendengar khutbah. Dilarang bercakap-cakap, bersembang-sembang kosong sesama
ahli dalam masjid tersebut. Okey, dilarang mengganggu jemaah lain dengan membuat bising dan sebagainya. Dan